Hey, what's up guys? Apa khabar semua? Saya harap awak sihat. Jadi hari ni kita akan sambung kita punya lesson. Kita akan masuk chapter 5.3 Transistor. Okey, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, jom kita tengok apa learning outcome yang awak patut dapat untuk lesson hari ni. So by the end of this lesson, awak patut faham and awak patut able explain apa yang dimaksudkan dengan transistor and how is transistors are made. How transistors are made. Okay, ni yang pertama. Yang kedua, you have to be able to understand the different types of transistor. And number 3, you have to be able to explain the function. You have to be explained to the function and the use of transistor as current amplifier. Manakala number 4 ni kita akan tengok kemudian, probably tomorrow. Okay, so kita sambung tengok balik kita punya nota. Okay, transistor ni apa? Okay, transistor ni ialah sejenis electronic component yang ada 3 terminal. Dia ada apa? Dia ada emitter, dia ada base dan dia ada collector. Apa benda semua benda ni? So kita tengok sikit dulu. So emitter ni apa? Coba tengok kat logo, dia punya logo kat sebelah ni. Sorry, logo pula, simbol. So emitter ni apa? Ni adalah bentuk transistor. Okay, emitter ni yang sini, hujung ni ada kaki emitter, kemudian dia ada kaki collector, and then kemudian dia ada kaki base. So apa benda ni? Faham ke tak faham? Tak faham kan? Okay, sebab itulah kita kena recall balik apa yang kita belajar in our previous lesson berkenaan diode. Okay, kita tengok diode. Apa itu diode? Okay, diode tu ialah sejenis semiconductor kan. So kita recall balik, ini tengok, ini adalah dia punya simbol untuk diode. So sebelah yang segitiga ni positif, sebelah yang lurus, garis lurus ni ialah negatif. Okay, so apa benda ni? Positif negatif dah belajar kan? So kita recall semula lah. Okay, dekat sini diode ni dia ada 2 jenis. Satu kita panggil sebagai forward bias, satu lagi kita panggil sebagai reverse bias. Apa benda reverse bias, apa benda forward bias ni? So awak tahu kan, diode ni kita buat dengan cara doping and kita joinkan semiconductor. So kita akan ada PN junction. Ini PN. Tapi cara kita connect dengan bateri itu yang menentukan dia forward bias atau reverse bias. So basically, untuk memudahkan faham, bila positive terminal of the battery connect dengan P ni, connect dengan P kat sini, connect dengan P, ataupun negative terminal of the battery connect dengan N kat sini, negative connect dengan N kan. So salah satu ni, kalau nampak je ni, dia adalah forward bias. Okay, maksudnya forward bias apa? Maksudnya current flow. So bila current flow, kalau awak ada device akan light up lah. And then kita tengok pula reverse bias. Apa itu reverse bias? Okay, awak boleh tengok bila positive terminal of the battery connect kepada N. N ni kita letak negatif lah kan. Okay, ataupun bila negative terminal of the battery connect kepada P. P ni kita letak positif. So awak tengok bila dia connect dengan simbol yang polarity berbeza, maka dia akan jadi reverse bias. Reverse bias ni apa maksudnya? Tidak ada current flow. Tak ada current flow. Bila tak ada current flow, kalau awak ada device kat sini, device tu tak akan hidup lah. Okay, ni recall untuk diode. So kita kembali semula ke transistor. So macam mana kita nak dapat transistor ni? So transistor ni ialah actually kita gabungkan 2 diode. Macam mana kita gabungkan 2 diode? Okay, kita tengok balik macam mana simbol diode. Ni simbol diode kan, ni simbol diode. Okay, ini positif, ini negatif. Yang positif ni kita panggil apa? Kita panggil P. Yang negatif ni kita panggil N kan. Okay, apa yang kita dapat daripada diode ni ialah apabila kita gabungkan 2 diode, dia akan membentuk satu
PNP ataupun satu lagi NPN. Okey, sekarang kita tengok dulu macam mana NPN diode ni kita dapat hasilkan. So NPN diode ni ialah actually gabungan NP junction diode dengan PN junction diode. So kalau NP junction diode tu dia punya bentuk macam mana? NP, maknanya NP macam ni kan. Manakala PN junction diode ni macam mana dia bentuknya? P macam ni, N macam ni. Dia gabungkan dua ni, jadilah transistor. Jadi transistor. So macam ni ke simbolnya? Tak kan, kita tengok tadi simbol transistor. So kita nak faham ni maksudnya. Okay, let's say awak connect dengan bateri let's say awak connect bateri kat sini. Okay, kalau tengok sini positif terminal, sini negatif. So sepatutnya ini akan berbentuk reverse bias kan. Okay, tengok pula sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni ialah negative terminal of the battery. Sini adalah negative terminal of the diode. So kalau ini sepatutnya sini akan berbentuk forward bias, sini akan berbentuk reverse bias. So bila salah satu ni akan jadi reverse bias, maka current tak akan flow. Salah satu reverse bias, current tak akan flow. So macam mana kita nak buat dia flow? Sebab itulah kita gunakan konsep, kita gunakan kaedah base current. Bila awak lukis diode ni dalam bentuk box, nak bagi faham kan, dia actually adalah macam ni. Diode tu dia adalah gabungan N type dengan P type. Diode pula transistor ni transistor. And then P type dengan N type. So sini tadi N, sini P, sini N. Okay, sebabkan P ni sama, so kita label sama je lah macam ni kan. So dekat N ni, dekat N kita ada elektron. Dekat P kita ada hole. So bila awak connect ni dengan power source, let's say bateri kan, awak connect dengan bateri. Okay, kita dah tahu sebelum ni current akan flow ke sini. So elektron akan flow di opposite direction, elektron akan flow ke sini, elektron. So bila elektron sini bertemu elektron dalam N semiconductor ni, dia akan push elektron ni pergi ke sini. Bila elektron dia pergi ke sini, hole pula akan attracted ke sini. So dia akan bergabung. And then bila dia dah bergabung, sini akan banyak berkumpul elektron kan, dekat dalam kawasan sini, kat sini, kawasan sini. And bila dah banyak elektron kat sini, dia akan prevent elektron daripada sini untuk masuk ke sini. So bila elektron kat sini dah tak dapat masuk, dia akan menyebabkan terputuslah litar ni, tidak adalah current flow. Okay, so untuk introduce current flow, macam mana kita nak buat? So itulah yang kita panggil sebagai, kita bagi supply kat sini. Ini kita panggil sebagai base. Okay, yang ini tadi, yang sebelah kiri ni kita panggil sebagai collector, yang ini kita panggil emitter. So dari sini kita connect dengan another power supply kan. Okay, bila kita connect dengan sini, okay, apa yang jadi kat sini, ini membentuk diode. So current boleh flow kat sini. So bila current flow kat sini, apa yang berlaku ialah elektron akan flow ke sini, arah sini kan. So bila ada kat sini, sini connect dengan positive terminal of the battery, sini pun positive terminal, maka elektron yang ada kat sini akan masuk ke sini untuk flow. And then bukan semua elektron ni boleh masuk ke sini, sebab ini dia punya kapasiti kecil. So apa yang jadi terhadap elektron yang lebih-lebih tu? Elektron yang lebih-lebih tu dia akan pindah ke sini. So bila elektron yang lebih-lebih ni boleh pindah ke sini, terjadilah current flow.
So kalau awak ada bulb kat sini, maka bulb awak akan menyala lah. Okay, faham ke? Tak faham? Okay, kita tengok lagi example bawah ni kan. Okay, mana? Okay, atas ni. Ni tadi yang kita explain ni. Apa, emitter kat sini. And then supplies charge carriers to the collector. Emitter akan supply charge carrier to the collector. Kemudian base is a thin layer in the middle ni. Saya kata, kenapa dia kata thin layer? Ni yang saya buat ni tadi. Ni kan thin layer ni compared to kiri dengan kanan dia. Okay, untuk apa? Untuk control the flow of charge carriers from emitter to the collector. So current kat sini bergantung kepada current kat sini. Alright. Kemudian apa lagi? Okay, collector receive charge carriers from the emitter. Collector receive charge carriers from the emitter. Kenapa? Yelah, sebab current flow ke sini, maka charge akan flow different direction kan. Itulah yang berlaku. And then ni tadi, there are two types of transistor ni yang kita panggil NPN. Kenapa NPN? Sebab sini adalah N semiconductor, sini adalah P semiconductor, sini adalah N semiconductor. Okay, and then PNP pula sama juga, ini PNP. So ini adalah P semiconductor, ini adalah N semiconductor, ini adalah P semiconductor. Dia gabung 3 semiconductor untuk membentuk transistor. Okay, macam inilah bentuknya ni. Okay, ni bentuknya, ni bentuknya. Okay, kita tengok lagi dengan lebih detail sikit. Okay, transistors are widely used in digital circuits like computers. Apa karakteristik dia, macam mana macam mana dia punya ni berlaku, dia punya current flow, and then dia punya usage tu macam mana kan. Okay, a transistor consists of two main parts, which are the base circuit and collector circuit. Ni circuit yang saya tunjuk tadi ada 2 jenis. Okay, yang pertama ialah base circuit, yang kedua ialah collector circuit. Apa itu base circuit ni? Base circuit ni, base circuit yang supply base current ni. Base current ni kita panggil base circuit. Okay, and then kita ada satu lagi collector circuit. Apa itu collector circuit? Collector circuit ni yang supply collector current. Ni circuit ni kita panggil collector circuit yang besar ni. Okay, so kita tengok lagi sekali, nak bagi lagi faham kan. Okay, kat sini first sekali, okay, katakan awak tak nampak ni, awak abaikan dulu base circuit ni. Kita tengok collector circuit. Okay, apa yang berlaku kat collector circuit ni? Okay, tengok transistor ni. Ni transistor NPN. Bila transistor NPN, maksudnya NPN. Kalau awak lukis dalam bentuk simbol diode, ini N, ini P, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni, betul kan? Manakala sini PN, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. PN kan, ni simbol diode kan, ingat PN, 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 PN. Okay, so macam saya cakap tadi, sini adalah positive terminal of the battery connect kepada negative part of the diode. Ini dah jadi reverse bias kan. So sebab kalau kita tak supply lagi base current, maka dia tidak akan ada current flow. Light kedua ni, light bulb tu ni takkan menyala. But then apa yang berlaku bila kita supply current flow kepada kaki base ni, kita bagi current, apa yang jadi? Okay, apa yang jadi ialah okay, tengok bila kita supply current kat sini, okay, ni positive terminal of the battery kan, supply ke sini, kita ada IB. IB ni ialah base current. So bila ada base current masuk ke sini, current kat sini boleh flow ke sini, sebab ini adalah hubungan ni dengan ini adalah forward bias. So bila current boleh flow ke sini, automatically current daripada collector ni boleh flow ke emitter ni. So apa fungsi IB ni? Fungsi IB ni is to allow IC to flow in the
apa circuit yang kita panggil ni, kedua ni kita panggil collector circuit. Okay, ini dia kita punya base circuit. Ini collector. So awak boleh anggap IB ni umpama kabel lah. Okay, kabel apa sebenarnya, kalau asal tadi kan IC tak boleh flow kan dekat collector circuit ni. Tapi bila ada kabel, IB ni kabel lah, dia macam buka ruang sikit, oh terus IC boleh lalu. Inilah kegunaan kabel. Okay, faham ke tak faham ni? Okay, kalau tak faham tanya okay, saya tunjuk contoh lagi satu kat sebelah ni. Okay, yang ini adalah NPN transistor. Macam mana pula dengan PNP transistor? So, PNP transistor ni sebenarnya sama sahaja, cuma cuba diterbalikkan. Kan, diterbalikkan. Okay, kita tengok ini kita punya collector circuit. Collector circuit, current flow arah sini. Current flow arah sini. Okay. Tapi sebabkan sini tadi kita punya transistor apa tadi? PNP. Maknanya P N P. Bila PNP, kalau awak lukis simbol dia punya diode, ni akan jadi dan juga macam ni kan. So kita tengok sini positive terminal of the battery connect kepada positive terminal of the diode. Okay, ni patutnya boleh kot ni. Okay, tengok pula yang bawah ni. Ni negative terminal of the battery connect kepada positive terminal of the diode. So ni dah lain. So yang ini dah jadi reverse bias. So current tak boleh flow. Current tak boleh flow kecuali kalau kita introduce base current. Macam mana base current ni bantu dia flow? Okay, ni base current ni, tengok ni positive terminal of the battery connect kepada positive terminal of the diode kat sini. So sini boleh ada current flow. So kita ada base current. Macam saya cakap tadi, bila adanya base current, maka automatically kita akan ada collector current. So awak kena tengok arah lah. Kalau base current ni arah pusing ke sini kan, bukan kalau ada base current depends kepada jenis transistor awak, maka ada jugalah collector current. Kalau yang ini dia collector current ni flow daripada emitter kepada collector. So maksudnya current kat sini, IC ni, collector current ni bergantung kepada IB. Kalau ada IB maka adalah IC. Okey, konsepnya sama, cuma diterbalikkan sahaja. Boleh ke? So basically apa yang saya explain ni ada dalam ni, di dalam nota ni. Kita tengok mana yang okay, saya explain sikit lagi. Okay, bila switch ni terbuka, L1 ni tak menyala lah kan, sebab memang circuit ni tak complete. Okay, betul lah tu. Maknanya IB 0. Bila tak ada IB kosong, maka L1 ni takkan menyala. Okay, tapi pelik kan, kenapa L2 does not light up although collector circuit is complete? So kenapa dia tak light up? Macam saya dah explain tadi, reverse bias kan dekat transistor ni. Okay, and then tengok pula bila switch is closed, bulb L1 is dim. Kenapa bulb L1 is dim? Sebab kita ada resistor kat sini. Resistor ni function ni untuk limitkan IB, untuk limitkan current. So bila IB ni ada tapi nilainya sangat kecil, dah ada current flow kat sini, maka tadi saya kata apa, dia umpama kabel kan. So adalah IC kat sini. So dia allow current from the collector circuit. Okay, ni kat mana? Because collector current is large compared to the base current. Okay, and then a small base current can produce a minimum base voltage to turn on the collector circuit. Maksudnya base current ni lah yang dia kena mencapai minimum
base voltage of the transistor. Contoh, certain transistor ada certain value voltage dia. Asalkan base current tu capai minimum dia, maka dia akan menyebabkan transistor ni hidup. Hidup tu bukan hidup bercahaya. Hidup tu maksudnya umpama kita turn on switch lah. Okay. And kita boleh control base current ni menggunakan resistance ni lah. Kita ubah nilai resistance ni. And then tengok lagi, the base current IB can control the flow of the collector current, which enables the transistor to act as switch. Ini dah saya cakap, base current control collector current. Macam mana? Dengan cara kita ubah resistance. Different resistance akan memberi different value of base current, dan different base current ni juga akan affect collector current. Okay. And then ni yang dia kata enables the transistor to act as a switch. Okay, and then bawah pula, resistance at the base circuit is large to limit the base current so that transistor will not become too hot and burn. Ini normal lah. Dia nak control juga current ni supaya nak pelihara supaya jaga transistor ni daripada terbakar ataupun panas. Alright, sambung lagi. Okay, mana lagi? Okay, transistor function of ni. Okay, tak apalah. Yang ini kita akan sambung kemudian. Awak fahamkan dulu apa yang kita belajar hari ni. Macam susah sikit kan nak faham. Kalau awak tak faham, awak beritahu je. Mana yang saya boleh explain, saya explain lagi lah. Okay, kalau tak mungkin saya akan ulang balik ke apa benda. Alright. So, itu saja untuk hari ni. Jangan lupa try fahamkan. Kalau tak boleh faham, tanya di saya ada, saya tunggu awak. And untuk kelas esok kita akan sambung ni lah. Dan awak tolong buat formative practice ni. Walaupun kita tak habis lagi, awak dah boleh jawab soalan 1 dan 2. Okay. Tapi deadline nya lambat lagi lah. Alright, itu saja untuk hari ni, guys.